Semalam kerajaan ada mengumumkan untuk memperkenalkan harga siling bergerak yang berubah kepada faktor harga input bagi mengatasi masalah sekuriti makanan. Dan Perdana Menteri ada memaklumkan yang keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi sebelum ini. Dan bagi mengulas mengenai perkara itu, untuk kita memahami dengan lebih lanjut, bersedia secara langsung sekarang adalah pensyarah Jabatan Perniagaan Tani dan Ekonomi Biosumber Fakulti Agrikultur UPM, Profesor Madya Dr. Nur Sidaman. Assalamualaikum, Prof. Salam. Ya, Prof, pertama sekali untuk kita memahami berkaitan dengan pendapatan harga siling bergerak dan juga bagaimana antara perkara ini mendorong kepada sesuatu terutamanya berkaitan dengan sekuriti makanan itu supaya lebih baik selepas ini. Okey, masih Ehsan. Saya rasa kerajaan dia perkenalkan dan dia dah buat keputusan tu berdasarkan apa yang dah dipertimbangkan lah. Jadi sebelum kita pergi mengetahui harga siling bergerak tu, kita kena faham dulu apa itu harga siling. Okey, harga siling ni sebenarnya harga maksimum sesuatu barang ataupun perkhidmatan yang kita tetapkan ataupun dibenarkan oleh pihak berkuasa untuk sesuatu jualan ya. So biasanya harga siling ni dikenakan pada barang makanan ataupun ubatan ataupun kegunaan asas. Ataupun semasa berlaku macam krisis tertentu dan harga barangan mencanak tinggi. Jadi kita perlu kawal benda tu. Jadi sebelum ditetapkan sebenarnya harga siling ni kalau bagi barang makanan dia kena semak dululah berdasarkan perubahan kos, pelbagai input dalam rantaian bekalan makanan tersebut. So kerajaan cuba ditetapkan harga siling tu yang mana boleh mencapai dia panggil keseimbangan pasaran antara harga dan juga permintaan. Jadi yang cuba diperkenalkan oleh kerajaan adalah harga siling bergerak mengikut faktor harga input. Jadi contoh kalau kita ambil harga siling ayam ataupun apa, jadi kalau faktor harga input tu, input barangan makanan ternakan lah, jadi dia sentiasa berubah. Dia tidak selalunya tidak turun tetapi kebanyakan dia naik selalu. Jadi harga siling tu tak tetap, maksudnya bergerak mengikut harga input. Jadi pendekatan ini sebenarnya perlu diambil secara bijak lah Ihsan ya, kerana dia perlu menyokong dua pihak. Yang utama iaitu pengeluar dan juga pengguna. Pengeluar dia sebenarnya dia memerlukan harga jualan yang kata memberi keuntungan kepada dia. Manakala pengguna pula memerlukan harga produk yang berpatutan dan tidak membebankan lah. So dia ada kebaikan ya, kebaikan untuk jangka masa pendek ni sebenarnya kalau kita buat harga siling bergerak ni kita dapat kawal harga melampau ya, mungkin yang dikenakan oleh penjual, kita dapat kawal benda tu. Kemudian lagi pengguna tu dia dapat bekalan makanan yang mencukupi dalam masa terdekat dan dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Then pengawalan harga barang mentah atau bahan mentah tu bila kita kawal, kita dapat kawal kenaikan jualan produk sekunder. Contohnya kita kawal ayam, harga ayam tu, jadi macam nasi ayam tu, harga tu kita boleh kontrol lah. Contoh begitu. So selain daripada tu kita boleh mengelakkan peniaga ataupun peruncit menaikkan harga sesuka hatilah kepada pengguna. Jadi itu kebaikan jangka masa pendek. Kalau kita nak implement harga siling bergerak ni, kalau kita kenakan pada musim perayaan mungkin sesuai sebab masa tu permintaan tinggi. Jadi kalau kita tak kawal harga dan sebagainya mungkin boleh mendorong kenaikan harga lah. Jadi kalau itu kebaikan dalam jangka masa pendek ya, tetapi kita kena fikir juga kalau kita perkenalkan yang ni kebaikan dia mungkin kepada pengguna di mana harga rendah akan memacu permintaan lagi lah. Walau bagaimanapun pakar ekonomi bimbang kalau harga siling ni kita kenakan dalam jangka masa yang panjang dia akan menyebabkan sesuatu yang lain pula. Seperti gangguan pengeluaran sesuatu barangan tu dan perkhidmatan ataupun kekurangan bekalan sesuatu produk, lebihan charge mungkin dikenakan oleh pengeluar ataupun pengeluar tu cuba nak
mengawal dia punya harga ataupun kos dia, dia rendahkan kualiti sesuatu produk. Ya, jadi itu kalau dalam jangka masa yang panjang itu antara kelemahan-kelemahan dari segi penetapan harga ceiling itulah, Izan. Mhm. Dan juga Prof, Hmm. ada satu perkara untuk kita faham. Tadi kita dah jelas apa yang Prof nyatakan berkaitan dengan harga siling Hmm. bergerak dan sebagainya. Tetapi untuk kita meningkatkan ekosistem agro makanan itu adalah sangat-sangat penting. Selain kita Ya, betul. mengawal harga berkenaan, tetapi ekosistemnya harus diperluaskan, terutamanya berkaitan dengan agro makanan. Apa yang perlu kita lakukan, yang perlu kita laksanakan, bukan sahaja di peringkat kerajaan, tetapi menyeluruh di semua peringkat rakyat dan juga masyarakat ini, Doktor. Ya, betul betul. Sebenarnya ekosistem agromakanan yang dimaksudkan, perluasan dia tu maksudnya ekosistem rantaian bekalan makanan. Kalau ikut saranan, daripada kerajaan, perluasan ekosistem ni adalah untuk kita libatkan agensi kerajaan, ataupun agensi pelaburan kerajaan JLC ataupun JLIC dan agensi yang terbabit tu dari permulaan rantaian bekalan makanan tu. Katalah kita ternak ayam, jadi daripada dapatkan anak ayam tu, makanan dia tu sampai kita keluarkan dia tu, kerajaan akan terlibat. Maksudnya kerajaan ni dia akan monitor lah ataupun membantu sesuatu. Jika berlaku sesuatu yang berkaitan dengan isu sekuriti makanan, risiko ataupun, benda yang kita di luar jangka tu, masa tu mungkin penglibatan, perluasan, agensi kerajaan yang ada di dalam setiap sektor yang kita terlibat bekalan makanan tu, dia akan membantu sesuatulah, nak bantu seimbang balik, dengan memberi atau menyediakan input-input, subsidi ataupun infrastruktur prasarana. Walaupun macam mana pun kita kena ingat ya, walaupun kita boleh terlibat di dalam supply chain, Mhm. tetapi kemampuan kita juga kita kena ambil kira. Banyak cabaran dan halangan dia lah, salah satu daripadanya adalah mungkin dari segi pelaburan dan pengurusan kewangan. Sejauh mana kalau kita nak terlibat pelibatan kerajaan di dalam ekosistem makanan tu macam mana? Pelaburan dari segi pengurusan kewangan, pelaburan dari segi pengurusan sumber manusia, teknologi dan sebagainya. Dia ada limitasi dia. Jadi mungkin cadangan, keperluannya ada, tetapi kita kena ambil kira lah jangka masa pendek dan jangka masa panjang lah. Mhm. Macam tu Ihsan. Baik. Terima kasih Ya. Pensyarah Jabatan Perniagaan Tani dan juga Ekonomi Biosumber Fakulti Agrikultur UPM Profesor Madya Dr. Nur Rahman. Banyak lagi perkara yang kita akan kupas nanti, tetapi itu saja waktu yang kita ada waktu ini Prof. Kita akan ada dua perkembangan dan juga situasi terkini akan kami bawakan kepada anda.